Assalamualaikum, apa khabar? Hazri Samsuri. Dan hari ini bersama dengan kereta, ialah kereta elektrik daripada Porsche Taycan. Two, one. Wow, bunyi dia, ya Allah. Berpeluh aku dengar tawaran ni. Beli 2, dapat ni. Beli 4, kau dapat ni. Beli apa? Ni. Di kereta kami memang banyak memainkan isu-isu kenderaan elektrik dan kami sendiri dah review banyak kenderaan elektrik. So di Malaysia anda ada Renault Zoe, anda ada Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV, and then you also have Mini E pun dah ada. Dan kemudian Tesla. Tetapi kesemua model-model tu bentuk dia memang sedikit unik, very futuristic, macam telur pun ada, macam spaceship pun ada. Bukan yang ini. Kerana ini ialah kereta elektrik yang direka oleh mereka yang suka kereta. It is still a Porsche walaupun tak ada enjin. Cantik, sporty, paling penting dia ada warranty. Porsche walau apa pun tetap Porsche. So untuk Taycan ini walaupun dia sebuah kereta elektrik, ciri-ciri kenderaan sport tetap ada. Contohnya tayar. Tayar dia masih menggunakan tayar yang memang orang kata apa, very sporty and very aggressive dengan saiz dia sekali. Dia macam tak kisah jimat elektrik ke tidak, dia tak kisah. Sebenarnya dia kisah. Walaupun rim ni saiz dia besar, okey, 20 inci, tapi dia tidak lebar. Lebar dia cuma 285 sahaja, 285 mm. So tidak berapa lebar seperti kereta sport yang lain. Tapi daripada sebelah sisi boleh nampak dia besar. Dan paling penting sekali, cuba lihat rim dia ni. Nampak dia macam banyak spoke, tetapi sebenarnya ini tak ada lubang pun. Sebabnya ialah aerodynamics. So apa yang Porsche hasilkan ialah sebuah kereta yang nampak sporty, tetapi dengan ciri-ciri aerodynamic untuk mengurangkan penggunaan bateri yang kita tak nampak. Ya, itu yang kita nak. Nerd tapi tak nampak nerd. Porsche juga mahukan Taycan ini sebagai sebuah kenderaan sport yang praktikal. Dan kerana itu, untuk Taycan, it only comes with 4 doors, 4 pintu. Nampak? So, kereta ni memang dia tahu kebanyakannya akan digunakan di dalam bandar sahaja. Dan anda boleh bawa lebih ramai orang. Tak cukup dengan itu, kita tengok boot dia pula. Ruang boot untuk Taycan di belakang ialah sebesar 407 liter. Now, Taycan ni Porsche buat sebabnya dia nak lawan siapa tau? Dia nak lawan 3 Series ataupun C-Class sebab dia nak praktikal. Tapi C-Class 3 Series boot dia lebih besar, hampir 500 liter. Sebenarnya Taycan ni pun boot dia pun besar. Sini 407 liter, betul? Kita tengok yang kat depan ada berapa pula. Boot ataupun frunk depan ini 81 liter. Jadi 407 campur 81 dah hampir 500 liter. Betul tak? Ini ialah model Taycan 4S yang datang dengan bateri 79.2 kWh. Dan charging port dia, dulu masa launch dia tunjuk yang power punya. Yang itu optional, mana kita tarik dia akan buka sendiri. Yang ini manual. There you go. Dan dia ada 2 cara untuk mengecas, iaitu mengecas dengan charger biasa, iaitu Type 2 dekat sini ni. Okey. Dan juga dia mempunyai apa orang kata method untuk charge dengan DC charging system juga. There you go. Dan untuk charger biasa, sebelah sana pun dia ada.
Nah, berapa lama nak charge? Kalau dengan menggunakan charger Type 2 11 kWh, anda memerlukan lebih kurang 8 jam. Lama kan? Tak apa, nanti saya cerita. Kalau kita guna DC fast charging, they can go as fast as 22 minutes untuk dapat 80% charge. Yang itu laju. Tapi nanti saya ceritakan lagi lah pasal charging tu. Don't worry. Ini ialah Porsche Taycan 4S, bermakna ia sebuah kereta elektrik datang dengan bateri yang besar 79.2 kWh dan dia menghasilkan 435 horsepower HP dan dengan mode overboost dia boleh pergi 530 horsepower. Torque dia 640 Nm. Top speed is limited to 250 km/h. 0 to 100 can be done in 4.0 seconds, 4 saat menggunakan launch control. Kalau enjin kereta biasa petrol ataupun diesel, bila kita nak buat tambahan power, enjin tu kita kena buat sesuatu. Kereta elektrik tak perlu sebenarnya. Diorang boleh download guna Wi-Fi, tukar sedikit programming dengan software, and kau boleh dapat lebih power ataupun kau boleh dapat range yang lebih panjang. Itu beauty-nya kereta elektrik. Everything can be done because of the software. Harga kereta ni, yang ini 4S, RM850,600 net. Tak ada masuk insurans, tak ada masuk road tax. Datang dengan 4 tahun warranty dan bateri dia ni yang ada dekat lantai ni, sebab dia guna platform skateboard modular, bateri semua kat bawah ni. Bateri dia warranty 8 tahun. Happy kan dengar kan? Sebab itulah kalau beli dengan official importer, warranty lengkap. Kereta elektrik sebenarnya dia tak ada gearbox. Ada gearbox tapi single speed gearbox. Untuk Taycan 4S, 4S means 4-wheel drive. Ada 2 motor elektrik di hadapan dan di belakang. Yang depan single speed gearbox, yang belakang 2-speed gearbox. Kau tak payah kontrol apa-apa pun, memang tak ada function pun untuk ni. Pedal shifter semua tak ada. Just masuk di komputer akan buat semuanya. Kenapa dia orang tak perlukan tu? Sebabnya ialah kuasa elektrik dia boleh pergi maksimum torque daripada 0 RPM. So bila-bila je kau tekan je, macam sekarang aku nak masuk corner. Shit. Dia boleh pergi. Kalau ada pun dia tukar gear pun kita tak rasa lah. Tapi yang belakang je lah, sebab belakang je ada 2-speed gearbox. Porsche Malaysia kata performance spec bateri ni standard untuk Malaysia. So bateri biasa range dia 330 ke 460 km sekali charge. Itu bateri biasa. Tapi di Malaysia ni kalau beli, dia bagi terus performance spec, bateri naik range dia daripada 386 km ke 463 km. So basically 460 km. Dan satu lagi yang standard dengan kereta ni untuk spek Malaysia ialah dia datang dengan power steering plus. Bermakna steering belakang ni dia boleh steer. Yang itu tu saya suka. Nah, bila bawa perlahan kita takkan rasa sangat benda ni. Tapi when you go really fast, and this car can go really fast at any speed, from any speed, kau akan rasa bila steering belakang tu, tayar belakang tu dia membantu supaya kereta ni rasa lebih sharp, lebih linear, lebih tajam, lebih semua lebih lah aku cakap kau. Satu je yang kurang. Ni saiz pintu ni. Pintu depan dia ni, ya Allah, punyalah kecil, badan besar macam aku nak masuk, aduh tersangkut kat bontot. Itulah komplain besar aku dengan kereta ni. Lain-lain semua okey lah. Acceleration untuk kereta elektrik memang aku kena cakap dengan korang lah. Kau tengok ni 3, 2, 1. Kau nampak tak dia sentap belakang leher aku ni? Betul lah dia orang kata memang boleh ada whiplash injury lah, sakit tengkuk ni sebab tersentak ke belakang. Patutlah dia orang nak sangat kereta ni. Kita try lagi tak? Tak, kita try Sport Sport Plus lah. Sport Plus. 3, 2, 1. Wow, bunyi dia, ya Allah. Apa? Siap ada bunyi macam bunyi UFO. Okay, that is my favourite mode now, Sport Plus. Kereta ni memang boleh jalan jauh ya. Geng-geng daripada klub My Evoque, untuk pemilik dan peminat dan pengkritik kereta elektrik ni, dia akan cakap kereta ni suruh saya jalan pergi Penang lah apalah. Memang boleh. Kereta elektrik memang boleh jalan jauh. Macam orang bawa Honda Captur EX5 lah. Boleh sampai Mekah pun kan, tak ada masalah.
Cuma nak ke tak nak kau bawa macam tu? Senang ke tak senang? Praktikal ke tidak? Itulah dia. Daripada segi practicality, terus terang saya cakap lah, orang yang akan beli kereta ni, dia ada banyak lagi kereta lain kat rumah. So untuk perjalanan jauh, dia orang pakai kereta lain lah. Tapi dalam bandar, dengan range 330 ke 460 ni, let's say 400 km lah dengan satu charge. Kemana dalam KL kau nak bawa sampai 400 km jauh? So it is more than enough. So cara nak beli kereta ni bukan mudah ya. Senang tapi ada cara dia sikit, satu step dia. Sebelum kau nak order kereta ni, Porsche Malaysia akan cakap, okey, biar kami pergi kat rumah awak dulu. Dia nak check elektrik dekat rumah untuk pasang charger. Macam saya cerita dalam video-video kereta elektrik saya, tak semestinya rumah anda boleh pasang charger. Okey, dia bergantung kepada kadar elektrik yang ada pada rumah, mutu kualiti elektrik yang ada dekat rumah kita. Benda tu bukan free, anda kena bayar RM1,288. Ramai sebenarnya yang buat dengan Porsche untuk suruh check. Okey, bila boleh install, baru boleh buat booking. Sekiranya anda, you want something different, and you want something which is fun, and you want a Porsche dengan 4 pintu, why not bro? Why not? Kenapa tak boleh? Boleh. Duit kau, boleh. Kereta lain pun macam kau jalan jauh sangat kan. And this car 400 kilo dalam KL ke, kat Kelantan, kat KB ke, kat Kuantan ke, kat Ipoh ke, kat Penang ke, kat JB ke, satu hari kau takkan pakai 400 km lah. Okey, itu realiti dia. Unless kau buat Grab lah kan. Porsche, sebuah company dengan tradisi dia dalam membuat kereta-kereta prestasi dengan enjin-enjin boxer, suddenly terus buat elektrik. Harley pun cuba buat tapi tak apa jalan sebab Harley kena ada bunyi. Porsche pun kena ada bunyi. Ni ada bunyi tapi dia ganti dengan bunyi lain. Bunyi I love this car. I really love this car. Berpeluh aku dengar tawaran ni. Beli 2, dapat ni. Beli 4, kau dapat ni. Beli apa? Ni. Apa yang Porsche telah hasilkan dengan Taycan ini ialah sebuah kenderaan tanpa enjin yang masih mengujakan kita kaki kereta. What Porsche has done with the Taycan is actually to come up with a car, an electric car without an engine, but still excites us, the car fanatics. Malaysia ini alhamdulillah banyak dengan sumber petroleum dan kita gunakan sumber petroleum ini habis-habisan. Sebelum saya akhiri video ini, inilah pesanan saya. Jangan sudah terhantuk baru terngadah. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.